A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in muttum. Wala in. Wala la ni satu harakat saja. Wala i. Jangan baca wala i. Wala inittaba. I ni satu harakat juga. Wala i. Kemudian wala i nun sakinah bertemu mim, jadi hukumnya idgham ma'al gunnah. Jadi kita dengung pada huruf mim. Dengung pada huruf mim. Sini jadi idgham kamil. Apa maksud idgham kamil? Idgham kamil maksudnya huruf nun tadi dia memasuki ataupun masuk ke dalam huruf mim sepenuhnya. Jadi huruf nun tidak disebut lagi. Kita sebut huruf mim dah. Itu maksud idgham kamil, sempurna kemasukan dia. Hilang, nun hilang. Yang ada mim. Jadi kita baca terus pada huruf mim. Wala im. Tutup mulut terus. Wala im. Panjangkan dengung pada mim. Wala immu. Mut. Apabila habis saja mu muncung satu harakat sebab baris depan, kita pun berpindah ke makhraj ta. Ta itu bertasydid. Tengok ta ni ada tasydid. Maka apabila kita berpindah pada tempoh yang pertama bertemu dengan huruf ta tadi, mut, bibir dah kembali balik kepada huruf ta. Bibir tak muncung dah. Yang muncung tu ketika kita sebut mu. Mut. Masa ta sukun itu kita dah kembali balik ke makhraj ta. Mut tu. Bila kita sebut ta berbaris depan, kita muncung balik. Wala im muttum. Mim sakinah bertemu hamzah, maka hukumnya izhar syafawi. Dengungnya muttum. Tu dengung dia. Dipanggil dengung naqisah. Apa maksud dengung naqisah? Dengung naqisah maksudnya dengung pendek. Dengung pendek. Sekejap ya. Baik, kita terus balik. Dengung naqisah itu ada dengung pendek. Dengung qasirah. Jadi muttum tu dengung dia. Wala im muttum baca nipis kemudian kita bertemu dengan waw lin au qutiltum qaf berbaris depan qaqu. Jangan sebut qaku qaqu qutiltum. Lam ini wajib dibaca nipis. Lam yang sukun ini. Sorry. Lam sukun ini wajib dibaca nipis. Kita baca nipis. Qutil. Jangan baca qutiltum. Qutiltum. Mim sakinah bertemu lam. Izhar syafawi. Au qutiltum la. La ni satu harakat saja. Lam baca satu harakat. La. Jadi alif ni, tengok. Kenapa terbaca satu harakat, Ustaz? Sebab lam ini satu harakat saja. Alif ni, di bawah alif ada hamzah. Maka alif ini, maknanya kat sini, hamzah ini berada di bawah alif. Maka hamzah tu dikira alif ini dikira hamzah. Sebab hamzah tu ditumpang alif. Jadi hamzah tu baca satu harakat juga. La'i. Jangan baca la'i. La'i. La. La satu harakat, hamzah satu harakat. La. Lam ni baca nipis. Lam yang pertama ini baca nipis. Ini ni. Lam yang ada ya ni. La ilallahi. La ilallah. Perhatikan mulut saya bila saya sebut daripada la kepada Allah. La ilallahi. Jadi tuan-tuan kalau nak tahu bagaimana cara menyebut lafzul jalalah yang betul, kita bawa suara kita ke hujung lidah. Iaitu tempat keluar huruf lam. Lam keluar dari hujung lidah. Dia panggil hujung tepi lidah. Jadi suara pergi ke hujung lidah. Jangan sekali-kali bawa suara pergi ke bibir. Bila kita sudah bawa pergi ke bibir, dengan sendirinya bibir ini akan bergerak ke depan. La ilau. Dah muncung lah. Bila dah muncung, waw. Jadi bibir tadi tu dia akan membunyikan waw. La ilallahi. Jadi fungsi lam
yang disebut dari hujung lidah itu hilang. Disebabkan kerana pada masa itu fungsi bibir itu menonjol. Sebab itu kita jangan bawa suara kita pergi ke bibir. Pertama sekali bawa suara pergi ke hujung lidah. L itu nipis. L itu tebal. La ilallahi tuhsyarun, tu muncul ha pedas turun ke bawah. Tuhsyarun, syaru ra bari depan baca tebal. Tuhsyarun. Waw ini jadi waw man'arid disukun, bacaannya 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat. Okey, cuba kita ulang. Wala imuttum aw qutiltum la ila Allahi tuhsyarun. Terus. Fabima ma 2 harakat mat tabi'i. Fabima ra baris atas. Baca tebal. Tafkhim. Tafkhim, tuan-tuan bila sebut tafkhim saja maksudnya tebal. Fabima ra. Tengok bibir saya. Ra. Jangan baca fabima ro. Bukan ro. Ra. Fabima rahmati. Rahha tu ke bawah. Dan ha ini sifatnya adalah sifat ar-rakhawah. Huruf rakhawah bila sukun saja maka bunyi dia panjang. Bila sukun bunyi panjang. Dengar elok-elok. Tengok dia punya tips dia. Huruf rakhawah, apa huruf rakhawah? Huruf rakhawah adalah huruf yang bila kita sebut dia ketika sukun maka kita tengok suara berjalan, mengalir, dilepaskan. Dia tidak tersekat. Bila disekat itu namanya syiddah. Bila suara berjalan, suara mengalir ketika kita menyebut hurufnya, maka itu namanya huruf rakhawah. Okey, huruf rakhawah bila sukun, ingat bila sukun, bukan berbaris. Bila sukun maka bunyi dia panjang. Fabima rahmati ma baca nipis. Rahmatim mi, tanwin bertemu mim. Sekali lagi idgham ma'al gunnah, maka kita dengung pada mim ni, pada huruf mim. Rahmatim, panjangkan dengung dia. Rahmatim mi minallah, nun berbaris atas. Seperti mana huruf lam tadi, la ila ni baca nipis, wajib baca nipis. Lam yang berbaris atas wajib baca nipis. Begitulah nun berbaris atas wajib baca nipis. Dia tidak terkesan dengan cara sebut lafzul jalalah ini yang baca tebal. Jangan baca minallah, mino. Jangan baca mino. La ilallah, itu salah. Sama juga. Minallah, la ilallah, minallah. Nun pastikan bunyi nipis. Minallahi, Allah baca tebal. Hilinta lahum, linta. Nun sakinah bertemu ta, ikhfa haqiqi. Okey, ikhfa haqiqi. Kita baca cara sebut dia adalah kita sebut dulu huruf lam baris bawah ni 1 harakat li, kemudian kita berpindah ke makhraj ta. Dan ketika kita berpindah ke makhraj ta, kita kontrol lidah kita jangan bagi terpijak makhraj ta. Li kita pun pindah kepada li. Kita kontrol lidah kita jangan bagi pijak makhraj ta. Masa itulah masa kita tunggu di makhraj ta, di pinggiran makhraj ta tadi. Masa itu kita dengung linta, panjangkan di situ. Linta. Jangan sebut linta, lin itu kita sebut nun. Linta talahum. Kita waqaf pada mim talahum. Okey, cara baca dia. Cuba kita tengok balik. Okey. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Okey, terus walau waw lin muncul betul-betul. Walau kunta, sekali lagi nun sakinah bertemu ta, ikhfa haqiqi. Kita sebut walau muncul ku, kemudian kita kembali ke makhraj ta.
Jangan sebut kunta. Kunta la kunta fa nipis. Dha ini baca tebal. Dan makhraj dha sama seperti mana makhraj zal. Situ makhraj dia. Fa kita sebut fa satu harakat. Kemudian selepas habis satu harakat fa baris atas, kita nak berpindah ke makhraj dha. Dha ni bertasydid. Maka mula-mula kita akan bertemu dengan dha yang sukun dulu. Kita sukun. Sukun. Ketika sukun tadi, suara jangan putus. Jangan sebut bukan. Jangan sebut dia tak akan putus suara ketika menyebut huruf dha. Tetapi dha itu mesti baca tebal. Tanwin bertemu ghin, izhar halqi. Ghalidha. Gha, bibir tak muncul. Ghalidha. Sekali lagi huruf dha berbaris atas juga bibir tak muncul walaupun dia adalah huruf bersifat tebal. Ghalidhal qa. Ghalidha mesti keluar lidah. Dha. Ghalidhal qalbi la. Tempoh menyebut huruf lam yang pertama, lam sukun. Kita tak nak lam ni lam qamariyah. Lam kedua ni lam sukun juga. Yang penting lam ni lam sukun. Maka lam bila sukun saja sifatnya adalah huruf lam sifatnya bainiyah ataupun huruf bersifat dengan tawassut. Bainiyah ni huruf masuk sifat bainiyah adalah huruf yang mana bila kita sebut huruf tadi suara tidak suara melalui kawasan makhraj yang tidak ditutup sepenuhnya. Itu maksud sifat bainiyah ataupun sifat tawassut. Bila kita sebut huruf tadi, maka suara akan lalu dari makhraj, dari kawasan makhraj yang tidak ditutup sepenuhnya dan tidak dibuka sepenuhnya. Kalau buka sepenuhnya jadi rakhawah. Kalau ditutup sepenuhnya jadi syiddah. Jadi bila makhraj tidak ditutup sepenuhnya, bermaksud antara tutup dengan buka. Maknanya dia sempit. Kawasan itu ada satu laluan sempit. Maka itu bainiyah. Maka dia ada tempoh. Tempohnya adalah pendek sedikit daripada sebutan huruf rakhawah. Rakhawah bunyi panjang. Tadi kita sebut fadha bunyi panjang. Bunyi panjang. Adapun huruf lam ghalidhal qal. Tu tempoh dia. Ghalidhal qalbi qalbi lam fa. Tuan-tuan boleh faham tak tu bila saya hurai sifat tu? Kalau tak faham tak apa. Nanti kita akan ada kelas setiap hari insya-Allah. Lama-lama bila kita selalu ikut, kita boleh faham insya-Allah. Saya doakan semua Allah Taala bagi faham. Okey, lam fa la ni satu harakat saja. Kemudian kita terus pergi ke makhraj fa. Jadi hamzah ini, alif ni ada kepala sad ini namanya hamzah wasal. Hamzatul wasal, hamzah wasal, dia gugur ketika kita baca sambung. Ini kita baca lam faddu, maknanya kita baca sambung. Hamzah wasal tu gugur, maknanya tidak dibaca. Kita baca lam fa. Lam panjangkan dengung kat situ, ikhfa haqiqi. Lam panjang. Lam faddu, fa baca nipis, dot ini baca tebal. Faddu, jangan baca faddu, itu dal. Itu faddu, dal. Dal ini suara keluar bila kita sebut huruf dal. Suara akan keluar betul-betul dari depan, sepenuhnya daripada depan. Du daripada depan. Adapun huruf dad dia tak keluar daripada depan sepenuhnya, tapi dia keluar daripada tepi. Faddu daripada faddu dua harakat. Min hawlik hawlik. Waqaf saja pada huruf kaf, maka hujung sebutan kaf yang sukun tadi akan ada hamas ataupun angin yang dilepaskan, sedikit nafas yang dilepaskan. Hawlik
Haulik, jangan putus suara tanpa ada nafas yang dilepaskan. Haulik, itu salah. Haulik, itu sebut dia. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Terus. Fa'fu anhum. Fa'fu. Ain tengah halqum. Fa'fu anhum. Fa'fu satu harakat saja. Jangan baca fa'fu anhum. Tak. Fa'fu anhum. Nun sakinah bertemu ha. Izhar halqi. Anhum. Mim sakinah bertemu waw. Izhar syafawi. Anhum wasta. Sin sukun ini sifatnya rakhawah. Panjangkan bunyi sin. Wasta. 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 Hamzah wasal ni gugur masa kita baca sambung. Wastaghfir, ta nipis, ghin sukun ini baca tebal. Wastaghfir lahum, taghfir lahum. Ra sukun sebelumnya baris bawah, fa ni baris bawah. Maka ra sukun ni baca nipis. Wastaghfir, fir, jangan baca wastaghfir, baca tebal. Wastaghfir lahum, hum mim sakinah bertemu waw. Izhar syafawi. Lahum wasyawit sya dua harakat. Wirhum, ra sukun, waw ni baris bawah. Sebelum ni baris bawah. Maka ra ni wajib baca nipis. Tengok saya baca. Wirhum. Jangan baca wasyawir. Bukan wirhum. Wasyawirhum fil amr. Jadi mim sakinah bertemu fa, izhar syafawi. Hum fil amr. Hamzah satu harakat saja. Kita waqaf pada huruf ra. Ra ni kita waqaf sukun ra sukun. Ra ni sukun baca tebal sebab apa dia hamzah ni baris atas. Hamzah baris atas, ra ni baca tebal bila kita waqaf pada huruf ra. Cuma sekarang ni kita waqaf pada dua huruf. Dua huruf sukun. Mim sukun, ra ni jadi sukun bila kita waqaf. Macam mana cara nak baca? Ni cara baca dia. Fil amr. Jangan baca fil amr. Tu jangan panjangkan dengung pada huruf mim. Kita sebut huruf mim, ada dengung padanya, dengung pendek. Fil amr. Jangan baca fil amr. Ataupun fil am. Tak ada ra. Hilang ra. Tu salah juga. Sebab apa dia? Kalimah al-amri ni huruf ra yang paling akhir, maka ra mesti sebut, tak boleh tak sebut. Fil amr. Nah, tu cara sebut dia. Fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. Ra tu bunyi tebal. Fil amr. Ra tebal. Fil amr. Itu salah. Fil amr tebal. Fa'idha dha keluar lidah dua harakat. Fa'idha a tengah halqum. Azamta mim sakinah bertemu ta, izhar syafawi. Azamta fatawa. Jangan sebut azamta, jangan sebut ta. Cuci. Itu dinamakan al-mubalaghah fi an-nutqi bit-ta' al-mutaharrikah. Maksudnya, mubalaghah maksudnya berlebihan dalam menyebut huruf ta yang berbaris. Jangan sebut cacuci. Cacuci itu adalah kita menyebut huruf ta dengan sifat hamas yang berlebihan. Sedangkan itu sifat hamas ketika huruf ta yang berbaris, dia tidak seperti mana huruf ta yang sukun. Huruf ta sukun at, itu saja. Tetapi bila berbaris saja, nafas tu ada, angin tu ada, tetapi tidak sebanyak ketika sukun. Dia tak jadi azam tafatawa. Itu bukan cara sebut dia. Azam tafata ta. Dia ada sikit. Bunyi angin tu ada. Tatuti. Dia ada sikit. Tetapi dia tidak banyak. Azam tafatawa. Fatawakkal. Lam sukun. Fatawakkal ala Allah. Ala Allah. Lam. La ni. Ala ni. Lam ini mesti baca nipis. Ala Allah. Jadi Allah yang panjang itu
itu namanya mad arid disukun. Hujungnya huruf ha, jelaskan huruf ha. Allah. Cuba kita ulang balik. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Inna nun musyaddadah wajibul gunnah, panjangkan dengung. Inna nallaha yuhibbul yuhibbul mutawakkilin. Sama juga huruf kaf. Bila huruf kaf itu berbaris, ada hamas padanya, tetapi tidak mubalaghah, tidak banyak. Kakuki, itu salah. Itu bukan cara menyebut huruf kaf berbaris. Kakuki, bukan. Kakuki. Itu cara sebut kaf. Mutawakkilin. Ketika sukun, ak. Mutawakkilin. Okay. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yansur, nun sakinah bertemu ya, idgham ma'al gunnah. Namanya idgham idgham naqis. Apa maksud idgham naqis? Idgham maksudnya memasukkan. Jadi huruf nun tadi masuk ke dalam huruf ya separuh, bukan separuh, sebahagian. Iaitu bahagian lidahnya masuk ke dalam ya, tetapi bahagian dengungnya masih ada. Sebab itu kita tak bunyikan dengung. Kena bunyi dengung dia. Itu ya saja, tak ada dengung. Maksudnya idgham kamil, salah. Dua-dua bunyi. Daripada suara ya bunyi ya, mulut bunyi ya, daripada hidung bunyi dengung. Yansu, ya tu bila kita sebut ya saja hilang dengungnya. Yansu, nun sakinah bertemu sad, ikhfa haqiqi. Maka dengung ni jadi tebal. Jangan sebut ya itu sin. Yansurkum ra ni baca tebal. Sebab apa dia? Sad ni bagi depan. Tengok mulut saya masa saya sebut ra sukun. Bibir saya tak akan muncung masa saya sebut ra sukun. Tengok saya sebut sur. Jangan sebut yansurkumullah. Jangan sebut ra yang sukun ketika bibir sedang muncung. Yansurkumullahu fala la dua harakat mat tabi'i. Ghaliba lakum, jangan sebut ghaliba lakum. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Wa sekali lagi idgham ma'al gunnah. Wa yakhdhu, ya mesti nipis. Wa ya tu nipis. Ya masa kita sebut ya satu harakat tu mesti nipis. Kenapa saya sebut begitu? Sebab kha ni tebal. Kha sukun ni tebal. Biasanya kita akan baca ya tu jadi tebal juga. Wa yakhdhul, ya terus jadi ya. Wa yakhdhu, ya yakhdhul, tengok bibir tak muncung. Yakhzulkum. Tengok zal. Yakhzulkum. Lam, bila kita sebut lam sukun, ini bibir kembali balik ke belakang. Yakhzulkum fama, mim sakinah bertemu fa, izhar syafawi. Yakhzulkum faman dha, nun sakinah bertemu zal, ikhfa haqiqi. Faman dha, mana tadi? Allah hilang. Faman tunggu di makhraj zal. Tetapi tak pijak makhraj zal. Faman zalladhi, dua-dua zal yang pertama, zal yang kedua bagi atas, bagi bawah, kena keluar lidah. Zalladhi yansurukum min ba'dih. Tengok tanda mim atas nun ini, tandanya iqlam. Mim ba'dih, tutup mulut secara ringan, sentuhan saja. Mim ba'dih, hujung itu huruf ha, jelaskan huruf ha ni. Okey.
وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ lam ini jaga mesti baca nipis. وَعَلَى اللَّهِ salah. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. فَلْيَتَوَكَّلِ hamzah ini sukun, putuskan suara mu'minun. Waw jadi mad arid disukun. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَمَا dua harakat mad tabi'i ka dua harakat mad tabi'i وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ ya ni bertasydid. Tengok ya ni ada tasydid kan. Jadi kita sebut ba ni baris bawah nabi, hujung sebutan ba tu kita dah berat dah suara. Linabi. Linabiyin. Ya ni ada tanwin kat bawah ni. Tanwin ni tanwin izhar. Izhar halqi bila dia bertemu dengan hamzah. Linabiyin nun sakinah bertemu apa dia? Ya, maka hukumnya idgham ma'al ghunnah. Okey, kita tengok. Jadi kita kena dengar panjang. Ayyagul. Jadi kita waqaf sini tengok. Yaghu, ghahu. Kemudian kita waqaf pada huruf lam bertasydid. Okey, kat sini perhatikan. Ini antara sifat yang kita sebut an-nabru. Ini cara waqaf pada lam yang bertasydid. Macam mana cara waqaf dia? Perhatikan bila saya sebut ini. Sebab apa dia? Waqaf pada lam bertasydid, kita tak akan mampu untuk belajar sendiri. Maknanya kita baca, tengok cara baca. Lepas tu kita pun reka sendiri bacaan. Kita tak mampu. Kecuali kita mesti dipandu. Kita mesti diberi contoh oleh guru yang fasih. Tengok saya waqaf. Macam mana saya? Ya ghul. Beza antara kita waqaf pada lam tanpa tasydid dengan lam yang bertasydid. Tengok saya bagi contoh. Ya ghul. Ya ghul. Ya ghul. Kalau kita sebut ya ghul. Ya ghul. Itu lam tanpa tasydid. Kalau waqaf pada lam bertasydid, ya ghul, ya ghul. Tu lam bertasydid. Itu saja beza dia. Jangan panjangkan lam tadi. Sebut ya ghul, tu salah. Itu bukan caranya waqaf pada lam bertasydid. Jangan panjangkan bunyi lam, tetapi beratkan pada sebutan huruf ghin hujungnya. Ghin tu kita sebut bagi depan satu harakat, tetapi satu harakat tadi, hujung sebutan satu harakat ghin tadi tu dah berat dah. Sebab apa? Lam yang bertasydid, kita waqaf pada satu lam saja. Iaitu lam jadi sukun. Ya ghul tu lam tu jadi sukun. Cuma bezanya lam ini ada tasydid. Maka caranya beratkan sebutan lam tadi. Tengok saya sebut. Ya ghul. Ya ghul. Bukan ya ghul. Ada sebahagian kita memahami begitu. Bila kita waqaf pada lam bertasydid, panjangkan bunyi lam. Ya ghul. Maka itu adalah salah faham dan dikira sebagai lahnun. Dikira sebagai lahnun. Lahan itu lahan. Tengok saya sebut. Ayyagul. Ayyagul. Hujung ghin tu kita dah berat dah suara. Okey? Cuba kita ulang balik ayat ni. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ tu cara sebut waqaf pada lam bertasydid. Masing-masing bila saya bagi contoh, maka kena cepat-cepat tiru. Cepat-cepat kita tiru, buat latihan. Bezakan antara waqaf pada huruf lam tanpa tasydid, yaghul, yaghul, yaghul. Itu lam tanpa tasydid. Yaghul. Itu lam bertasydid. Okey? وَمَنْ nun sakinah bertemu ya, idgham ma'al ghunnah. وَمَنْ panjangkan dengung. وَمَنْ يَغْلُلْ ya baca nipis, ghin tebal. Tapi ghin tak muncung. Bukan. يَغْلُلْ ya.
Jadi sempurnakan sifat lam, sifat tawassut ataupun bainiyah pada huruf lam sukun ini. Wa man yaghlul ya'ti bima, hamzah sukun, putuskan suara. Ya'ti bima, ma dua harakat, mat tabi'i. Bima ghalla, ghalla yawmal qiyamah, yawmal qiqaquqi, yaumal qiyamah, mah. Jadi ha ni kita waqaf, huruf ta marbutah, bila kita waqaf jadi bunyi ha, mah. Wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Thumma thumma mim musyaddadah wajibul gunnah, thumma panjangkan dengu, tuwaffa panjangkan huruf fa ni bertasydid, bunyi panjang, tuwaffa, jangan ketapkan bibir, jangan ketapkan gigi kepada bibir, jangan tekan kuat gigi ni kepada perut bibir supaya angin tadi lawas. Tuwaffa, dua harakat. Kullu, tengok saya sebut kullu, ku muncung baris depan satu harakat, kemudian kita berpindah kepada lam. Lam ini bertasydid, maka tempoh pertama kita akan jumpa lam sukun dulu. Kul, bibir dah kembali balik. Jangan sebut kullu, bukan, jangan muncung satu kali muncung, tak boleh. Sebut kullu, itu cara sebut dia. Kullu nafsi, nafsi jadi fa ini sukun. Sempurnakan hamas pada huruf fa, panjang bunyi dia. Nafsi, nafsimma, tanwin bertemu mim, idgham ma'al gunnah. Nafsimma, dua harakat. Kasabat, ta sukun. Ini ta sukun, ada angin sikit. Kasabat, hujung sebutan ta tadi. Kasabat, wahum, beratkan sebutan ha. Wahum la mim sakinah bertemu lam, izhar syafawi. Wahum la, dua harakat mat tabi'i. La yuzlamun, yuzhaqul walidat, dan bunyi tebal. Yuzlamun, yuzla, jangan baca yuzla, yuzla, lam tu wajib baca nipis. Yuzlamun. Summa فكل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala kita selesai membaca dan juga kita